Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat juga kita dapat juga kita bersama walaupun dengan izin Allah pada ketika ini. Okey. Baik, dalam satu firman Allah yang bermaksud di mana surah Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, iaitu memberi salam penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sempurna. Sedang pendengar yang dimuliakan, hari ini merupakan 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Pada hari ini 1443 tahun yang lalu, junjungan besar kita iaitu Nabi Muhammad SAW telah dilahirkan di dunia ini. Maha suci Allah, Nabi kita dilahirkan di Mekah beberapa bulan selepas ayahnya Abdullah pergi meninggalkannya buat selama-lamanya, iaitu meninggal dunia mati. Ibu baginda iaitu Aminah meninggalkan beliau masa kecil. Saya percaya atau tak percaya, semua kita mengaku kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau ditanya sejauh mana kita mengenali baginda, mungkin ramai juga yang terdiam dan memikir-mikirkan apa yang tahu tentang baginda kita Nabi Muhammad SAW. Ialah sempena dengan ceramah juga lah tazkirah rekah, di mana dengan ujian Allah bagikan pada kita semua, dapat juga sekolah kita iaitu sekolah SK2 menyambut Maulid Rasul walaupun dalam keadaan pandemik ini. Baik, sebelum Ustaz pergi dengan lebih jauh lagi, marilah kita semua tahu asal-usul sedikit sebanyak tentang Nabi kita iaitu Nabi Muhammad SAW sempena dengan sambutan Maulid Rasul pada tahun ini. Baik, sedikit tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, di mana bermula pada pagi 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan 20 Ogos 570 Masehi, di mana seisi alam Mekah Al-Mukarramah dikejutkan dengan suara tangisan seorang bayi lelaki, di mana lahirlah Nabi kita iaitu Nabi Muhammad SAW dengan menerangi seluruh alam dan sebagai Rasul terakhir. Begitulah keistimewaan kelahiran putera Siti Aminah dan Abdullah iaitu mak ayah baginda kita, mak ayah baginda Nabi Muhammad SAW, di mana Fatimah sendiri iaitu Fatimah At-Takhfiyah. Fatimah At-Takhfiyah ni merupakan yang melihat ataupun yang menyaksikan kelahiran Nabi kita pada masa itu sendiri. Dia berkata, saya menyaksikan ketika Siti Aminah melahirkan bayi yang kemudian ternyata menjadi pemimpin di dunia. Selepas baginda dilahirkan, iaitu Nabi Muhammad SAW kemudian disusui oleh Jariyah. Jariyah ni kalau bahasa Arab panggil Jariyah, kalau bahasa Melayu panggil hamba perempuan, iaitu hamba perempuan Abu Lahab, bernama Suwaibah
Huwaibah al-Aslamiyah. Selepas beberapa hari Nabi Muhammad SAW diserahkan pula kepada Halimatus Sa'diyah dari perkampungan Bani Sa'ad. Kapal itu jauhnya kira-kira 50 km daripada Mekah, ke arah Taif. Manakala adat penyerahan bayi kepada ibu susu ini merupakan kebiasaan bangsawan Arab. Nabi Muhammad SAW berada di bawah jagaan Halimatus Sa'diyah sehingga Nabi mencecah usia 4 tahun. Baginda menghabiskan umur dia 4 tahun tak ni dijamin kanak-kanaknya di padang pasir di perkampungan Bani Sa'ad. Baginda membesar dengan tubuh yang kuat, jasmani yang sejahtera, lidah yang bersih, jiwa yang berani dan mampu menunggang kuda dengan baik sekali pun masih kecil usianya. Bakat-bakat baginda terasah dalam kemunian dan keheningan padang pasir di bawah kilauan pancaran matahari dan udara yang bersih. Sepanjang Nabi kita Muhammad SAW tinggal bersama-samanya, hidup Halimatus Sa'diyah ni berkatakan menjadi senang. Rezeki dia pun bertambah. Dia di sana Halimatus Sa'diyah ni dia pegang kambing. Kambing dia membiak dan kebun-kebun dia menjadi subur, banyak berbuah. Halimatus Sa'diyah sendiri menceritakan sendiri, dia diri berasa hairan kerana kambingnya tiba-tiba menjadi gemuk. Menjadi gemuk semenjak kedatangan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itulah keajaiban Tuhan memberi petanda bahawa Muhammad itu bukan Islam biasa, sebaliknya bakal membawa cahaya dan kebenaran. Muhammad pula pada masa itu semakin sihat, cergas. Dia hidup di kalangan masyarakat yang tidak terpengaruh dengan amalan menyembah berhala dan melakukan maksiat. Nabi kita iaitu Muhammad dapat mempelajari bahasa Arab yang tulen. Dia juga dapat mempelajari cara hidup masyarakat desa yang hidup bertani, menternak kambing serta kaya dengan budi bahasa dan beradab. Sebagaimana kita tahu, Abdullah iaitu ayahnya meninggal dunia ketika ibu baginda baru mengandung baginda 2 bulan. Abdullah telah meninggal dunia semasa dalam perjalanan pulang berniaga dari Syam. Ayahnya seorang peniaga. Tinggallah Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersama ibunya. Baginda diasuh oleh ibunya dengan belayar kasih sayang, dan pada usianya menjangkau 6 tahun, ibunya membawa pergi ke Yathrib, iaitu Madinah Yathrib, dengan tujuan menziarahi saudara mara yang mendiami di Yathrib ataupun Madinah kan ni. Agar Nabi Muhammad SAW dapat berkenalan dengan saudara-saudaranya di sana, di samping menziarahi kubur ayahnya, iaitu Abdullah yang dikebumikan di sana juga, iaitu di Madinah sana. Inilah kali pertama Nabi bertemu dengan ayah yang amat dirinduinya. Meskipun hanya melihat tanah kuburan, tetapi itu sudah cukup baginda, sudah cukup bagi menghilangkan kesepian hidup seorang anak yatim yang tidak pernah menerima kasih sayang seorang ayah. Baik. Sempena dengan hari yang mulia ini, sempena dengan tazkirah pertama kita pada hari ini, marilah sama-sama kita tengok sedikit banyak tentang makna Maulidur Rasul itu sendiri ni. Kita tengok makna Maulidur Rasul tu, di mana dia merupakan satu ialah majlis peringatan ataupun majlis peringatan ataupun majlis memperingati keputeraan Nabi Muhammad SAW yang kebiasaannya disambut pada setiap 12 Rabiul Awal dengan mengadakan berbagai acara sambutan seperti dulu kita buat pengarakan, ceramah dan berselawat
bagi memuliakan junjungan yang besar, bagi memuliakan junjungan besar umat Islam, dan sebagai tanda cintanya kita kepada Nabi kita, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami memutuskan engkau, wahai Muhammad, melainkan untuk mendatangkan kerahmatan kepada seluruh alam, iaitu surah Al-Anbiya ayat 107. Baik, menurut Imam Syafi'i rahimahullah berkata, sesiapa mengumpul orang Islam untuk menyambut Maulidul Nabi Muhammad SAW dengan membaca maulid dan mengadakan syarahan berkenaannya, serta menyediakan makanan bagi mereka dan membuat lain-lain kebaikan, nescaya Allah akan membangkitkan mereka pada hari akhirat bersama dengan wali. Sama dengan wali ni, sama orang-orang wali lah, dengan orang sama orang wali, bersama dengan wali, bersama dengan orang mati syahid dan orang soleh. Dan Allah kata juga, dan ia akan berada di dalam syurga yang penuh dengan nikmat Allah. Okey, Maulid Rasul ni juga ni, tujuan kita sambut Maulid Rasul ni juga ni, sebenarnya satu, untuk memantapkan keyakinan terhadap Rasulullah SAW. Yang kedua, meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Tujuan kita sambut Maulid Rasul ni ada beberapa perkara. Tujuan sambutan kita meningkatkan pertama, tujuan sambutan Maulid Rasul. Kalau kita buat ni tujuan sambutan Maulid Rasul, pertama, tujuan kita sambut Maulid Rasul ni pertama bagi untuk memantapkan keyakinan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, baginda adalah contoh ikutan dalam semua aspek kehidupan. Dan yang keempat, menghayati sunnah Nabi Muhammad SAW dalam beribadah dan mentaati Allah SWT. Ketinggian akhlak dan budi pekertinya, kesungguhan dan tetap pendirian ketika berdakwah, teguh dan tetap dalam perjuangan Islam dan syariatnya, cinta dan kasih sayangnya terhadap sahabat dan umatnya. Tuhan menghayati sunnah Nabi Muhammad SAW dalam menghayati, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Maksudnya demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah SAW itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia juga menyebut dan mengingati Allah sebanyak-banyak dalam masa susah dan senang. Maknanya masa susah saja kita ingat Allah, harus ingat apa, kena ingat juga. Okey. Antara amalan-amalan pula, antara amalan sunnah pada Maulid Nabi ni, pertama puasa sunat. Puasa sunat. Yang kedua, mandi sunat. Mandi sunat pada hari tersebut. Lepas yang ketiga ni, biasa berziarah ke makam Rasulullah SAW. Ni mana orang duduk di sana tu, duduk di Madinah tu, boleh lah berziarah ke makam Rasulullah SAW. Sunat juga tu. Kata yang keempat tu, mengerjakan amalan-amalan mulia. Apa amalan-amalan mulia ni? Amalan mulia ni, contohnya tolong menolong, amalan mulia lah, amalan baik lah, amalan baik. Kalau kita buat tolong menolong mak ayah, semua tu amalan baik lah tu. Tak, tolong mak ayah, buat kerja rumah, tu amalan baik. Selain tolong ayah, tolong adik-adik, tolong adik kita, kakak kita, tu amalan baik juga tu.
Lagi nombor 5, mendengar dan menghayati sirah Rasulullah SAW. So, mempendengar dan menghayati sirah Rasulullah SAW. Ini salah satu juga ni amal bagus ni. Kita dengar apa dia bagus. Mendengar, menghayati sirah ni kita sejarah Rasulullah SAW. Memperbanyakkan tasbih, tahmid dan selawat pada hari tersebut. Sunat juga ni. Yang selain itu juga, yang ketujuh, mengadakan sambutan Rasul dengan acara seperti perarakan. Dulu masa tak ada ni lah, tak ada nyakit dulu, tak ada uji Allah, banyak badai kerajaan membuat perarakan sambil berselawat dan menghayati perjuangan Rasulullah SAW. Yang selawat tu mana perarakan. Perarakan ni maknanya selawat, menjalan sambil berselawat. Itu syarahan sirah Nabi, yang pertandingan syarahan sirah mengenai sejarah hidup Nabi. Selain itu juga buat marhaban ni macam selawat lah. Kita rakyat atau memuji-muji kebesaran Allah SWT, kebesaran Allah, memuji-muji dengan memuji-muji kebesaran Allah. Kalau buat di kampung tak, kita ada buat ni makan korang jamu atau berjamu di pekat kampung sehingga ke pekat kuasa ni. Maknanya buat jamu lah. Buat jamu ni panggil setepuh lah juga tu. Ya. Okey. Selain pada itu juga, sepahaman sunnah saat ini kita pergi pula kepada fadilat dia. Fadilat Rasul ni ada juga beberapa perkara, ada beberapa satu, pertama kita banyak hendaklah kita niat. Kita niat tu mengadakan Nabi saat ni, Rasul saat ni, sudah pun dikira mendapat, kita niat tu sekira sudah mendapat pahala yang mulia. Selamanya bernazar untuk Yang kedua tu, keberkatan Malam Rasul ni akan diperolehi oleh orang yang mengadakan majlis itu, seluruh ahli rumah atau orang mendapat keberkatan bila kita buat dengan Maulid Rasul ni. Keberkatan itu yang Allah bagi pada seluruh ahli keluarga kita. Yang ketiga pula, Islam, orang Islam ni yang dibaca oleh Rasulullah. Maknanya bila kita buat Maulid Rasul ni, kita ada baca, kita ada baca zanji atau mahabbah saat ni tak. Jadi dengan mahabbah saat ni, percaya Allah dapat Allah Subhanahu Wa Taala akan dapat menghindarkan kekeringan dan kemarau. Kekeringan kemarau, tak kira lah kekeringan kemarau dari segi apa. Lepas tu menghilangkan kecelakaan dalam penderitaan. Kecelakaan alhamdulillah, macam dengan uji Allah dan ini molek malah hal kita buat ni, untuk menghindari daripada kecelakaan dan bala dan penderitaan daripada Allah itu kepada kita. Selain itu juga Allah kata dapat memudahkan menjawab soalan-soalan muka dan nakir apabila mati kelak. Ayatnya lah. Selamat baik lagi. Dan sekali lagi ditempatkan bersama orang-orang yang benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh buat belakang di rumah ataupun di masjid. Maulid Rasul ni kita buat selawatnya. Okey. Baik, kalau banyak orang yang memuliakan majlis perjuangan Nabi Muhammad SAW, antaranya itu Rasulullah SAW berasal bersabda, sesiapa yang membesarkan Rasulullah sendiri bagi tahu atau bersabda, sesiapa yang membesarkan hari keputraanku, nescaya aku akan menjadikan penolongnya pada hari kiamat, dan siapa membelanjakan untuk majlisku sempena ia membelanjakan emas sebanyak sebuah gunung untuk agama Allah. Banyak tu sebuah gunung tak. Sebab itu juga dengan Asy'ari As-Siddiq berkata, sesiapa yang pergi ke tempat
ke tempat yang ada dibaca di situ Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia diberi satu kebun daripada kebun-kebun syurga. Kerana dia pergi ke tempat itu tidak lain kerana cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antaranya kelebihan kita buat ni majlis Maulid Rasulullah. Tak rasa tu sajalah untuk sedikit sekiranya ataupun peringatan untuk diri Ustaz sendiri dan juga untuk awak semua. Mana yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang itu adalah pada diri Ustaz sendiri. Tak minta maaf buat tidak ataupun tidak bersedia dengan lebih banyak lagi. InsyaAllah kita akan sedia dengan lebih banyak lagi pada masa-masa akan datang. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan kita jumpa lagi.